Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang setia menunggu saat sebegini, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat peluang kita diberi lagi oleh Allah untuk kita belajar tentang saat mana kita akan dihadapkan di hadapan Allah. Masa yang dalam hidup kita yang kita akan bertemu di kalangan kita ini, maka kita perlu tahu bagaimana keadaan kematian kita dan bagaimana suasana yang kita akan lalui di saat yang sedemikian rupa. Ada satu perkara yang kita kena faham dalam hidup kita ni, ialah mengenai yang dinamakan dengan siapa yang mencabut nyawa kita, yang mencabut nyawa manusia ini. Beza dengan yang dicabut nyawa makhluk Allah yang lain. Yang kita belajar pada minggu yang sudahnya ialah tentang mengenai malaikat maut yang mencabut, malaikat maut dan tugasan dia yang mencabut nyawa. Lalu ditanya dalam perbincangan kita pada muka surat 110 dalam kitab di sebalik rahsia kematian ini, kita dapati bahawa dalam tajuk ini diceritakan tentang mengenai Ibnu Atiyah. Dalam satu hadis diceritakan bahawa nyawa semua binatang ternakan terus dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Atiyah disebut demikian, tanpa perantaraan malaikat maut. Malaikat maut tu tak tanpa perantaraan malaikat maut. Seolah-olah Allah menghilangkan terus kehidupan dia. Yang ni digambarkan demikian. Kemudian beza dengan manusia, dia kemudian berkata satu kemuliaan bagi Bani Adam, anak cucu Nabi Adam ini, satu kemuliaan kerana nyawa dicabut oleh malaikat maut dan berapa malaikat lain. Allah Ta'ala menciptakan malaikat maut untuk mencabut dan mengeluarkan roh daripada badan dan pasukan yang sentiasa mematuhi perintah malaikat maut. Ini ayat yang kita bincangkan pada pengajian yang sudah terhadap dua kejadian. Itu kejadian manusia, satu lagi kejadian makhluk Allah. Makhluk Allah ni siapa yang cabut nyawa dia? Direct Allah. Disebut demikian. Manakala manusia ni dicabut nyawa oleh siapa? Manusia dicabut nyawa oleh malaikat maut. Pencabut nyawa kita ni malaikat maut. Dan kita sampai pada muka surat 112 dalam kitab ininya, sampai pada ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk iz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Apakah kamu tidak perhatikan orang yang berdebat dengan Nabi Ibrahim AS? Ini yang disebut dengan yang dia namakan dengan apa dia? Zaman Nabi Ibrahim AS lawan dengan yang disebut dengan manusia yang zalim di waktu itu. Siapa yang manusia yang zalim di waktu Nabi Ibrahim AS ini? Selain daripada Fir'aun, kemudian selain daripada Haman, selain daripada Qarun itu sendiri, siapa lagi yang zalim di zaman tersebut yang berhujjah dengan Nabi Ibrahim AS? Kemudian dia sebut pada Nabi Ibrahim, AS, an atahu Allahul mulk. Dia sebut waktu mana dia berdebat tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Ta'ala telah memberikan kepada orang itu pemerintahan kekuasaan. Ketika mana Allah bagi kekuasaan kepada siapa? Yang disebut dengan Qarun, Haman dan Fir'aun, serta yang disebut dengan apa dia? Yang buat zalim pada manusia ini sendiri. Allah bagi pada dia an atahu Allahul mulk iz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Ketika mana Nabi Ibrahim AS sebut, sesungguhnya Tuhan aku ni berbanding dengan kamu boleh menghidup dan matikan orang. Disebut demikian. Tuhan aku ni hidup dan matikan orang. Dan kemudian qala ana uhyi wa umit.
Lalu dia pun jawab balik. Orang yang tak Allah gunakan, Allah tak nak sebut nama orang yang sedemikian rupa. Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dia? Ni, tengok manusia ni. Kalau sekiranya dia dah ada kuasa, dia akan jawab apa dia? Dia akan jawab, qala ana uhyi wa umit. Aku pun boleh hidup dan matikan orang. Aku pun boleh hidup dan matikan orang juga. Dia sebut demikian. Kemudian Nabi Ibrahim AS jawab balik. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq wa fa'ti biha minal maghrib. Fabuhita alladhi kafar. Sesungguhnya Allah, Tuhan aku ni boleh menaikkan matahari daripada sebelah timur dan kemudian menerbitkan matahari sebelah dia menerbitkan matahari daripada timur, maka ditenggelamkan sebelah barat. Maka cubalah kamu rasa kamu ada kuasa kan? Cuba kamu naikkan matahari sebelah barat, kamu tenggelamkan sebelah timur. Disebut demikian. Lalu dalam keadaan demikian, fabuhital ladzi kafar, yang menyebabkan dia dalam keadaan kebingungan orang kafir tadi, dan merekanya tidak diberi petunjuk. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tak memberi petunjuk kepada orang-orang yang melakukan kezaliman, yang kaum yang zalim tersebut. Ini cerita. Malaikat maut dibantu oleh para malaikat lain untuk mencabut nyawa para makhluk. Bila nak cabut nyawa ni, siapa yang bantu yang mencabut nyawa kita, manusia ni, yang disebut dengan malaikat maut. Malaikat maut ni pula dibantu oleh malaikat-malaikat yang lain nak cabut nyawa manusia ini sendiri. Tengok sekarang kan yang mati di Amerika Syarikat, misal contohnya. Yang mati di Amerika Syarikat sampai mayat bergelimpangan begitu je. Tak ada orang nak sentuh. Siapa yang cabut nyawa ni? Yang disebut dengan, yang dinamakan dengan malaikat, yang disebut dengan malaikat maut. Sedangkan yang matikannya adalah Allah Ta'ala. Tapi yang matikan malaikat maut itu pula siapa? Yang disebut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keterangan ini merupakan gabungan keterangan yang ada dalam beberapa ayat serta hadis. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kuasa pada malaikat maut untuk mencabut nyawa, baik secara langsung maupun melalui perantaraan. Allah bagi kuasa kepada malaikat maut untuk cabut nyawa secara langsung ataupun melalui perantaraan. Berdasarkan perkara tersebut, maka malaikat maut dengan kematian kaitannya amat erat. Ini nak menjawab kepada kita tanya, yang cabut nyawa manusia ni siapa sebenarnya? Yang cabut nyawa manusia, Allah ke ataupun menggunakan makhluk yang disebut dengan malaikat-malaikat ini sendiri? Lalu dijawab malaikat maut yang cabut nyawa manusia. Kemudian sehingga dia dikatakan sebagai pencabut nyawa. Itu bahasa yang mudahnya, dinamakan malaikat maut ni pencabut nyawa, dipanggil demikian. Ini nak gambarkan pada kitanya tentang bagaimana saat mana kematian berlaku. Tuan kitab kita menceritakan suatu peristiwa. Imam Qurtubi dia cerita satu peristiwa sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Sesungguhnya kamu, bila Allah nak jadikan manusia, Allah kumpulkan dia dalam rahim ibu dia selama 40 hari. Mula-mula kejadian bila Allah nak jadikan manusia ni, inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman. Allah ciptakan manusia tu 40 hari, diletakkan dalam perut ibu dia, dalam rahim ibu dia. Summa yakunu fi dhalika alaqah mithla dhalik. Kemudian lepas pada itu, air mani berubah menjadi segumpal darah. Lalu lepas pada tersebut, summa yakunu fi dhalika mudghah. Lalu lalu segumpal darah dijadikan segumpal daging, membentuk daging. Daripada darah dibentuk daging. Kemudian misla dhalik, selama lebih kurang 40 hari juga. Summa yursalul malakun fayanfakhu fihi ruh. Lalu di waktu itu dihantar malaikat, lalu ditiup roh kepada jasad, pada yang disebut dengan kumpulan yang dikumpulkan kejadian manusia dalam perut ibu. Kalimah yang mengatakan mengumpul proses kejadian dalam perut ibunya sudah dijelaskan hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-A'mashi dan daripada Khaisamah yang cerita demikian. Menurut Abdullah, makna perkataan mengumpulkan proses kejadian dalam perut ibu ni,
yang disebut dalam hadis Rasulullah sebut, inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman, itu adalah bila air mani telah berada dalam rahim seorang ibu selama 40 hari. Bila masuk saja benih lelaki dalam rahim perempuan ini, di waktu itu malaikat akan dalam keadaan yang begitu selama lebih kurang 40 hari cantum dengan yang disebut dengan benih perempuan. Perempuan keluar telur daripada ovari mereka yang dinamakan dengan ovum. Bila tercantum dipanggil zygote. Selama mana dalam tempoh ini Allah jadikan zygote, kemudian jadi embrio, kemudian jadi fetus ni, selama lebih kurang 40 hari dalam tempoh yang Allah jadikan itu. Maka Allah menjadikan seorang manusia yang semua proses kejadian berlangsung di dalam rahim. Allah jadikan jadinya kita ni daripada rahim ibu kita, daripada mulai proses pembentukan air mani menjadi segumpal darah sampai proses lain seperti pembentukan rambut dan juga kuku. Ini semua kejadian yang Allah jadikan. Dalam Sahih Muslim diceritakan daripada Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza marra bin nutfah sintani wa arba'una lailatan ba'athallahu ilaiha malakan fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa idhamaha thumma qala ya rab adzakaru aw untha." Allahu akbar. Ni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ketika bergeraknya air mani dalam kandungan ibu ni selama lebih kurang 42 hari. Selama 42 hari. Kemudian sintani wa arba'un, lebih kurang 40 hari hingga 42 hari. Hadis Rasulullah sebut demikian. Hadis ni 42 hari. Lailatan ba'atsallahu ilaiha malakan. Allah akan hantar malaikat untuk membuat rupa manusia. Nak jadikan dia ni rupa. Fasawwaraha. Lalu dirupakan wajah dalam tempoh 42 hari tadi. Kemudian wa khalaqa sam'aha. Lalu Allah ciptakan telinga. Allah jadikan telinga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Pendengaran untuknya. Wa basaraha. Dan Allah jadikan penglihatan untuknya. Lepas pada 42 hari kejadian manusia. Wa jildaha. Dan kulit-kulit dia Allah mula jadi bentukkan pembentukannya. Wa lahmaha. Dan daging-dagingnya. Kejadian yang Allah jadikan. Wa izamaha. Kemudian tulang-tulang dia terbentuk. Lepas pada 42 hari ni Allah mula bentuk demikian. Summa qal. Kemudian malaikat akan mula tanya pada Allah, ya Rab, adzakarun au am unsa? Wahai Tuhan kami, nak jadikan dia ni lelaki ke nak jadikan dia ni perempuan? Allahu akbar. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita pada kita tentang kejadian manusia ni sendiri. Walaupun Rasulullah itu tidak belajar ilmu sains, dia panggil demikian. Allah ajar pada Rasulullah direct ilmu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cerita ni kejadian manusia. Sehingga kan orang-orang belajar ilmu sains ni, belajar tentang kejadian manusia ni, terpaksa rujuk pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian yang Allah jadikan dalam kehidupan manusia ini. Dalam satu riwayat dijelaskan, malaikat tidak akan mendatangi air mani yang berada dalam rahim seorang sebelum genap berusia 42 hari. Malaikat tidak akan berada dalam malaikat tidak akan mendatangi air mani yang berada dalam rahim seorang perempuan ni sebelum genap berusia 42 hari. Maka pembentukan ataupun penciptaan yang dinisbahkan kepada malaikat itu bukan makna hakiki, tapi merupakan makna majazi yang digambarkan demikian. Bukan makna yang sebenar, tapi satu makna di sebalik kejadian yang majazi dipanggil demikian. Proses pembentukan dan penciptaan yang berlangsung pada segumpal daging tersebut sumbernya pada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah telah merujuk pada dirinya penciptaan dalam makna yang hakiki, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan sesungguhnya aku menciptakan kamu semua. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Kemudian aku telah wajahkan wajah kamu bagaimana. Aku bentukkan bentuk pada kamu. Thumma qulna lil malaikah. Dan kemudian aku sebut pada malaikat,
usjudu li Adam. Semua sekali kena sujud pada Adam. Fasajadu illa iblis. Semua sujud kecuali iblis yang tak sujud. Lam yakum minas sajidin. Dan iblis ni memang makhluk yang tidak akan terjadi pada dia di kalangan makhluk yang akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada potongan ayat tersebut dinyatakan bahawa yang berhak dipanggil sebagai pencipta hanyalah Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam firman-Nya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah lah yang memegang nyawa seseorang ini. Allah lah yatawaffal anfusi, yang dia juga yang matikan nyawa manusia pada waktu mana mati tersebut. Wallati lam tamut fi manamiha, dan manusia yang tidak dimatikan pada saat tidur mereka tersebut. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut, lalu Allah Subhanahu wa taala lepaskan nyawa yang lain sewaktu mana yang ditentukan oleh Allah, dan maka dia tahan nyawa yang, dan dia tetapkan kematian, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu kematian padanya. Kemudian wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, kemudian Allah hantar nyawa-nyawa yang lain pada masa yang ditentukan ini. Lepas pada itu kemudian inna fi dzalika laayatin, sesungguhnya apa yang berlaku demikian itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang berfikir. Bahasa yang mudah kita kan, kalau kita dengan orang kafir tanya pada mereka tersebut, yang menghidup dan matikan kamu siapa? Yang menghidupkan, tajuk yang kita bincang ni nak sebutnya, yang menghidupkan kamu siapa? Yang mematikan kamu siapa? Mereka tak boleh jawab. Yang menghidupkan aku ialah nenek aku. Dia tak boleh jawab demikian. Yang menghidupkan aku ialah datuk aku. Nak sebutnya gambaran demikian. Tak. Tapi yang mereka kena jawab apa dia? Yang jawab ialah yang jadikan aku, menghidupkan aku ialah Allah. Yang matikan manusia siapa? Yang mati manusia ni. Ditanya balik. Kalau kita tanya balik, yang matikan manusia ni siapa? Yang matikan manusia ialah Allah. Yang menghidupkan manusia ialah Allah. Cuma bila Allah nak matikan manusia, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala jadikan? Di saat mana nak dimati, Allah hantar malaikat maut nak cabut nyawa-nyawa manusia ni sendiri. Itu cara diajar demikian. Makna ayat tersebut adalah apabila malaikat telah meniup pada janin tersebut, maka Allah memberikan ruh dan kehidupan untuk janin itu. Nak sebut sebagaimana waktu mana kita mula hidup, siapa yang tiup roh? Tiup roh pada janin ini yang disebut dengan malaikat. Kemudian bila nak mati juga, yang matikan kita malaikat. Yang tiup roh tu pun malaikat. Yang nak matikan kita juga malaikat. Nak jawab, dia panggil, nak jawab pada manusia yang kadang-kadang manusia ni tanya, kenapa bukankah Allah yang tiup roh pada kita? Tak. Yang tiup roh ni Allah hantar malaikat supaya tiup roh kepada yang disebut dengan manusia. Kemudian manusia hidup. Kemudian bila nak mati sama juga. Bila nak mati, Allah hantar malaikat pencabut nyawa. Cabut nyawa. Siapa malaikat pencabut nyawanya? Malaikat maut. Cabut nyawa kita. Lalu dihantar. Di saat itu dihantar pada Allah. Cabut mati manusia ini sendiri. Ini cara alim ulama' dia bincang di kalangan kita. Pendapat lain menyatakan bahawa proses penciptaan hanya berlangsung jika terdapat peranan Allah, bukan oleh yang lain. Ada juga yang jawab, dia kata, yang hidupkan manusia ni Allah kan? Dia kata, jadi Allah lah yang berperanan, bukannya malaikat itu. Ada yang jawab demikian. Pendapat yang menyatakan bahawa Allah yang mencabut nyawa semua makhluk adalah pendapat yang betul, sedangkan malaikat maut serta para malaikat yang membantunya adalah perantaraan saja. Perantara saja. Itu perbincangan lah. Bila orang kata, yang cabut nyawa ni Allah ke malaikat maut? Orang tanya demikian. Lalu kita jawab, melalui perantaraan malaikat maut. Perantaraan malaikat maut yang mencabut nyawa manusia ini, untuk manusia ni dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya, adakah malaikat maut yang mencabut nyawa kutu? Nyawa kutu siapa? Yang mencabut nyawa kutu. Lalu dijawab, Anas bin Malik berfikir cukup lama. Kemudian dia berkata, Anas bin Malik ni berkata, kemudian benar malaikat maut yang mencabut nyawanya berdasarkan pada firman Allah
dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-42 tadi. Ini sama juga. Allahu yatawaffal anfusihi mautiha tadi yang katanya malaikat Anas bila tanya malaikat maut cabut nyawa kutu yang kecil-kecil tu. Siapa yang cabut nyawa? Katanya Anas, malaikat maut juga yang cabut nyawa ni. Ada satu kisah mengenai kehidupan yang diriwayatkan oleh Ibnu Hamid bahawa malaikat kehidupan dan malaikat maut saling berdebat. Malaikat yang menghidupkan dengan malaikat yang mencabut ni, ada satu peristiwa cerita saling bertengkar di antara dua malaikat ini. Katanya malaikat maut disebut, aku yang mematikan orang yang hidup. Lalu malaikat kehidupan yang menghidup ni pula kata, aku yang menghidupkan orang mati. Allah Ta'ala lalu berfirman pada keduanya, kamu berdua sebaiknya melaksanakan tugas masing-masing. Malaikat ada Allah jawab pada malaikat dua ni, malaikat maut dengan malaikat yang menghidup ni, dia kata, kamu tak payah kecoh-kecoh lah, kamunya laksanakan tugas kamu dan jangan saling cela, jangan saling memarah di antara satu sama lain. Akulah yang menghidup dan mematikan para makhluk. Lalu Allah kata, yang menghidup dan matikan makhluk ni siapa? Aku. Tidak ada yang dapat menghidup dan matikan para makhluk selain daripada aku. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Sebut ada malaikat yang meniup roh untuk hidup dengan malaikat yang mencabut nyawa makhluk ini. Bertengkar dia. Bila bertengkar tersebut, disebut dalam kisah ni disebutnya, lalu Allah sebut pada malaikat, kamu jangan saling bertengkar. Kerana apa dia? Yang menghidup dan mematikan manusia tu aku, katanya Allah. Manakala kamu perantaraan, aku tugaskan kamu saja. Tugas kamu menghidupkan, tolong tiup roh ini. Kemudian manakala kamu pula malaikat yang cabut nyawa, kamu cabut roh ni dalam keadaan sebegini. Sabi Al-Banani berkata, malaikat maut sentiasa mendatangi semua makhluk bernyawa sebanyak 24 kali setiap hari. Ni pandangan Sabi Al-Banani. Malaikat maut ni datang tengok muka kita ni setiap jam. Maknanya 24 kali sehari. 24 kali. Sejam datang, sejam datang, sejam datang. Datang untuk melihat nyawa manusia. Apabila dia diperintahkan mencabut nyawa seorang, maka dia pasti mencabut nyawa orang tersebut. Bila sampai masa malaikat maut nak cabut nyawa seorang, dia akan cabut nyawa orang tu. Jika dia tidak diperintah, maka dia akan berlalu pergi. Maknanya kalau sampai jam masa tu dia meninggal dunia, maka dalam keadaan demikian dicabutnya nyawa orang tersebut di saat itu. Tapi kalau belum lagi sampai masa, dalam tempoh jam itu dia berlalu pergi. Kemudian maka dia akan pergi. Ini semua pasti berlaku kepada semua makhluk yang bernyawa. Semua berlaku di kalangan kita. Kita ni sampailah masa di kalangan kita untuk keadaan demikian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan satu kisah pertanyaan yang berlaku pada malam Isra' Mi'raj. Dia berkata, bagaimana cara malaikat maut mencabut nyawa semua makhluk yang ada di timur dan juga barat? Ibn Abbas pernah ditanya. Dia kata, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya malaikat maut, macam mana malaikat maut mencabut nyawa seluruh makhluk atas dunia ni sendiri? Kejap-kejap mati di Amerika, kejap mati di Spain, kejap-kejap mati di Itali, kemudian mati pula di negara-negara sedang berkecamuk sekarang kan, dalam suasana sebegini. Bagaimana kematian di kalangan makhluk tersebut? Perkara tersebut sesuai dengan hadis yang telah kita cerita sebelum daripada ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat maut akan melihat wajah semua hamba-Nya sebanyak 70 kali setiap hari. Dalam satu riwayat kata, Rasulullah kata, malaikat maut tengok manusia ni sebanyak 70 kali sehari untuk nak cabut nyawa manusia. Apabila ada hamba yang ketawa padahal ajalnya akan segera datang, maka malaikat maut akan berkata pada orang tersebut, orang ni pelik betul, aku datang nak mencabut nyawa dia, tapi dia boleh ketawa lagi. Ada orang yang hidup dia ketawa berdekah-dekah dia. Hidup dia dalam keadaan yang dia ni suka je manjang. Bila dia suka manjang tersebut, bila dia dalam keadaan sebegitu, dalam keadaan sedemikian rupa, tiba-tiba malaikat maut datang nak cabut nyawa dia ni. Datang nak cabut nyawa dia, tengok dia tengah ketawa lagi. Malaikat maut kata apa dia? Pelik orang macam ni. Ada juga orang yang macam ni. Aku nak cabut nyawa dia, dia masih lagi dalam keadaan ketawa, berdekah-dekah lagi dalam hidup dia. Allahu Akbar. Kita akan tanya,
Sebab malaikat maut mencabut nyawa pada makhluk. Nak sebut sambung lagi. Az-Zuhri dan Wahab bin Munabbih meriwayatkan Allah Ta'ala menyuruh Jibril alaihissalam untuk menghantar beberapa tanah daripada bumi, dan Allah Ta'ala akan menjadikan daripada tanah tersebut suatu makhluk. Ini cerita yang berlaku. Zuhri bin dan juga Wahab bin Munabbih cerita di mana Allah menyuruh malaikat Jibril untuk mengambil berapa tanah daripada bumi ini, dan Allah nak jadikan makhluk daripada tanah ini. Malaikat Jibril alaihissalam mohon pada Allah Subhanahu wa taala kerana dia tidak mampu melaksanakan tugas tersebut. Katanya malaikat Jibril, tak mampu ya Allah, aku nak cari tanah kemudian nak dijadikan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonannya. Allah Taala kemudian mengutuskan malaikat Mikail. Lepas pada hantar malaikat Jibril, kemudian hantar malaikat Mikail untuk melaksanakan tugas yang sama seperti diperintahkan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Wahai Mikail, kamu turun ke bumi, kamu ambil tanah, aku nak buat makhluk. Ni sebelum kejadian manusia. Dipanggil demikian. Tapi malaikat Mikail pun tidak mampu untuk melakukan. Bila Allah Ta'ala kemudian mengutuskan malaikat Israel, hantar malaikat Israel. Bila hantar malaikat Israel, Israel juga memohon pada Allah supaya dia tidak mahu melakukan tugas tersebut. Israel kata, tak sanggup ya Allah, nak cari tanah untuk dijadikan manusia. Tetapi Allah Ta'ala tidak mengizinkan. Allah Ta'ala kemudian berfirman pada malaikat Israel, adakah kamu minta perlindunganku daripada tugas tersebut? Allah marah pada malaikat Israel, kamu nak lagi daripada tugasan ini. Malaikat Jibril lepas, Mikail lepas, sampai pada Israel minta supaya lepas juga. Bila sebut begitu, Allah Subhanahu Wa Taala tegur pada malaikat Israel, kamu nak lagi daripada tanggungjawab ini? Maka malaikat Israel menjawab, benar ya Allah, ya, tak sanggup ya Allah. Allah lalu berfirman, mengapa kamu tidak mengasihinya sebagaimana yang telah dilakukan oleh kedua orang teman kamu Jibril dan Mikail terhadapnya? Israel kemudian berkata, mentaati perintah kamu lebih wajib bagiku daripada memberikan rahmat kepadanya. Aku taatlah pada perintah kamu ya Allah daripada aku memberi rahmat padanya. Allah Ta'ala berfirman, pergilah kamu wahai malaikat maut, malaikat Israel, aku telah memberi kuasa untuk mencabut nyawa mereka sebut. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, Israel, mulai daripada hari ini kamunya aku diberi kuasa untuk cabut nyawa-nyawa orang yang makhluk manusia yang nak diciptakan ini. Tugas kamu wahai malaikat Israel. Malaikat maut lalu menangis. Israel menangis terus. Allah Ta'ala bertanya, apa yang membuatkan kamu menangis? Kenapa kamu menangis? Nak cabut nyawa orang pun menangis. Malaikat maut menjawab, kamu menjadikan daripada makhluk ini para nabi dan juga rasul serta orang pilihan, dan kamu menciptakan suatu yang amat dibenci oleh mereka. Lalu katanya malaikat Israel, dia kata, ya Allah, macam mana aku tak menangis? Dalam makhluk-makhluk yang kamu nak buat itu ada nabi, ada rasul. Yang kamu nak jadikan itu orang yang kamu, ada orang-orang yang kamu sayangi, orang-orang yang kamu kasihi. Tiba-tiba kamu mengarahkan aku untuk mencabut satu benda yang dibenci dalam kehidupan makhluk manusia ni. Apa dia? Mati. Mati ni manusia ni tak suka, iaitu mati. Jika mereka tahu bahawa aku yang mencabut nyawa mereka, maka mereka pasti memaki dan membenci aku. Malaikat Israel kata, kalau mereka tahu yang cabut nyawa mereka tu siapa? Malaikat Israel. Nescaya mereka tak suka pada malaikat Israel. Ni manusia ni akan jadi benci pada malaikat Israel. Allah Ta'ala lalu berfirman, aku menjadikan penyakit atau yang lain sebagai penyebab kematian. Sebelum direct dibenci pada kamu wahai malaikat Israel, aku jadikan penyakit. Untuk apa dia? Supaya mereka ni tidak benci direct pada kamu. Supaya aku jadikan, sebelum dia nak mati, aku jadikan kencing manis, aku jadikan pada dia darah tinggi, aku jadikan dia kanser. Akhirnya dia nampak kanser, dia pergi nampak kanser, dia tak nampak malaikat Israel yang datang nak cabut nyawa tersebut. Ni Allah jadikan COVID-19 misal contoh. Orang pun kalut terhadap COVID-19. Orang tak nampak malaikat Israel yang datang cabut nyawa seorang sebut. Orang kita pun kalut nak selamatkan nyawa dan sebagainya. Kita yang tu baguslah, tapi jangan tak nampak malaikat Israel pula.
Lalu Allah kata, aku jadikan penyakit yang menyebabkan, bila ada penyakit itu, menyebabkan selamat daripada kematian. Sehingga mereka tidak akan mengaitkan kematian kepada kamu. Sehingga mereka tak kaitkan kematian itu dengan kamu. Allah Ta'ala kemudian menciptakan penyakit dan segala sesuatu yang boleh menyebabkan kematian. Lalu Allah ciptakan penyakit. Penyakit inilah di antara sebab yang disebut dengan menyebabkan orang nampak. Penyakit inilah yang menyebabkan berlakunya kematian. Itu pandangan di kalangan kita demikian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga meriwayatkan hadis serupa. Hadis yang sama. Malaikat maut mengambil tanah asal kejadian Adam daripada 6 buah bumi. Dan tanah yang paling banyak diambil adalah tanah yang berasal daripada bumi yang ke-6. Bumi yang ke-7 adalah neraka Jahannam. Lapisan ke bawah ni. Bawah pada bumi ini sendiri. Sedangkan pada bumi yang ke-7 tidak ada apa-apa. Disebut setelah mana malaikat maut membawa tanah itu, Allah Ta'ala berfirman pada dia, sebaiknya mereka berlindung kepadaku daripada kamu. Maknanya lepas pada aku jadikan manusia ni, mintalah supaya manusia ni berlindung kepada Allah daripada kedatangan kamu. Al-Qutaibi menambah keterangan hadis tersebut. Dia menceritakan bumi berkata kepada Allah bila diciptakan manusia, ya Allah, kamu telah menciptakan langit dan tidak mengurangkan sesuatu pun daripadanya. Tetapi ketika mana kamu menciptakan aku, kamu telah mengurangi pada aku. Bumi ini sebut ada Allah. Allah Ta'ala lalu berfirman, aku bersumpah segala kebaikan yang dilakukan mereka akan aku berikan kepada kamu. Bumi, kamu jangan kisahlah. Kalau sekiranya kamu nak marah kerana aku ambil daripada kamu. Langit aku tak ambil, tapi kamu aku ambil. Tapi aku nak sebut pada kamu, kalau mereka ni buat kebaikan, balik semula pada kamu. Dia akan balik pada kamu. Bumi berkata, aku juga bersumpah akan menyeksa siapa sahaja yang derhaka kepada kamu, ya Allah. Bumi jawab pada Allah, siapa yang dia buat atas dunia, dia buat maksiat pada Allah, aku bersumpah aku akan seksa orang tersebut di dalam bumi ini sendiri. Allahu Akbar. Kemudian tanah kejadian Adam diberi minum dengan air yang berasal daripada bumi, yang rasanya berbagai rasa. Ada masin, ada manis, dan ada tawar, serta bersih dan juga dan kotor. Ini nak sebutnya awal penciptaan manusia. Ada yang meriwayatkan bahawa sudah 40 tahun roh belum juga ditiupkan ke dalam tanah asal kejadian Adam itu. Ini asal kejadian kita lah. Yang disebut dalam kitab ni, selama lebih kurang 40 tahun Allah biarkan roh tu tak dimasukkan dalam tubuh badan Adam. Malaikat lalu berhampirannya hanya berdiri sambil memperhatikan tanah itu. Malaikat ni lalu saja tengok je keadaan tanah tersebut. Mereka berkata, belum ada satu pun makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala yang lebih bagus daripada ini. Malaikat mula-mula tengok manusia ni. Malaikat lalu saja malaikat sebut, selama 40 tahun tu Allah biarkan kejadian Nabi Adam yang tidak ditiup roh, dipanggil demikian. Lalu malaikat pun bila dia lalu tu dia kata, tak pernah lagi kita tengok dalam keadaan sebegini makhluk yang lebih baik yang Allah ciptakan, nak jadikan manusia ini sendiri. Kemudian iblis lalu berhampiran tanah tersebut dan memukul tanah itu dengan tangannya. Maka terdengar bunyi seperti bunyi belanga. Bunyi demikian. Iblis lalu berkata, jika dia lebih mulia daripada aku, maka aku akan tidak sekali-kali mematuhinya. Iblis pernah lalu dekat Nabi Adam AS. Bunyi ketung bunyi ni, dipukulnya antara badan Nabi Adam itu. Lalu iblis sebut, jika dia lebih mulia daripada aku, maka aku tidak sekali-kali mematuhinya. Tetapi jika aku yang lebih mulia daripadanya, maka aku akan membinasakannya. Kerana dia berasal daripada tanah, sedangkan aku diciptakan daripada api. Ni nak sebutnya sejarah sebelum kejadian manusia ini sendiri. Diriwayatkan dalam satu kisah bahawa Allah Ta'ala mengutuskan iblis untuk mengambil beberapa tanah daripada bumi. Setelah itu Allah Ta'ala mengutuskan 2 orang malaikat. Lalu iblis berkata, aku berlindung kepada Allah daripada kamu. Iblis kemudian membawa tanah itu dan menyerahkan pada Allah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, demi kebesaranku, aku akan menciptakan satu makhluk yang diambil oleh tangan kamu dan menjadikan kamu tidak senang dengan kejadian ini.
Allahu Akbar. Ni asal usul kejadian kita lah. InsyaAllah kita berhenti setakat ini saja. Cerita tentang asal usul kehidupan dan kematian di kalangan umat manusia ini sendiri. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah jadikan kebaikan berterusan dalam kehidupan kita ini sendiri. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Terima kasih di atas peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada kita pada saat-saat yang sebegini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah berkati amalan-amalan kita ini sendiri. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.